Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Sembah Menyembah. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share serta jangan lupa tulis kobil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Saya mendoakan sahabat sekalian mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau ilmu rahsia. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Sahabat sekalian, dalam ilmu tasawuf mukasyafah membicarakan hal-hal di dalam diri kita, manakala ilmu tauhid usuluddin membicarakan hal-hal i'tiqad di dalam diri kita, dan ilmu syariat membicarakan hal-hal di luar diri kita, iaitu hal-hal berkaitan dengan jasad kita. Maka dalam ilmu tasawuf, bab sembah menyembah ini, hakikat sembah menyembah ini, ia berkaitan dengan sifat makni tujuh, iaitu ilmu sifat 20, ilmu tauhid usuluddin. Sifat makni tujuh yang disandarkan kepada manusia ialah: pertama, kamu melihat dengan basariah Allah; kedua, kamu mendengar dengan sama Allah; ketiga, kamu bercakap dengan kalam Allah; keempat, kamu berfikir dengan ilmu Allah; kelima, kamu bergerak dengan kudrat Allah; keenam, kamu hidup dengan hayat Allah; dan ketujuh, kamu berkehendak dengan iradat Allah. Maka di sinilah, kehendak inilah tempat memilih, iaitu kehendak Allah dan kehendak nafsu. Kehendak rohani mewakili kehendak Allah. Kehendak nafsu ialah daripada nafsu itu sendiri. Maka di sinilah menjadi seorang hamba daripada kehendak ini. Maka Tuhan hanya sandarkan segala sifat-sifatnya kepada kita. Maka kita di atas kita sendirilah untuk menggunakan sifat-sifat tersebut ke arah kebaikan ataupun keburukan. Jadi, di situlah ilmu syariatnya wujud. Jika kamu buat baik, kamu dapat pahala. Jika kamu buat jahat, kamu dapat dosa. Dan jika orang yang banyak pahala, melalui rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan masuk syurga. Dan jika kamu buat dosa banyak, maka kamu akan masuk neraka. Di sini ilmu syariat mengatakan. Maka tasawuf, ilmu hakikat makrifat, tauhid usuluddin dan ilmu syariat tidak boleh dipisahkan sama sekali. Jadi hal hakikat sembah menyembah ini perlu kita ketahui bahawa semua itu adalah af'alullah. Kerana apa? Sifat makni Allah ini, sifat makni tujuh ini sudah disandarkan kepada kita. Maka hakikatnya Allah yang melakukan semua, iaitu af'alullah. Jadi di dalam surah Al-Anfal ayat 17 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Maksudnya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Yakni Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di dalam ayat ini mengatakan jelas, maksudnya maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Kita kena faham. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Hakikatnya bukan kamu yang melempar. Wahai Muhammad, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Hakikatnya Allah yang melempar. Di sinilah sifat makni yang dikatakan itu. Kita kena faham di sini ya. Maka dalam sifat makni itu, kita hidup dengan hayat Allah, kita bercakap dengan kalam Allah, kita mendengar dengan sama Allah, kita melihat dengan basariah Allah, kita berfikir dengan ilmu Allah, kita bergerak dengan kudrat Allah, dan kita berkehendak dengan
iradat Allah. Dalam iradat itu ada dua cabang. Pertama iradat nafsu dan kedua iradat rohani. Maka jika kita malas menyembah Allah, iaitu malas solat, maka itu kehendak nafsu. Maka kalau jika kita rajin solat, maka itu kehendak rohani, yakni kehendak Allah juga. Jadi kita kena faham di situ. Itulah fungsi kehendak itu. Atas kita lah untuk memilih. Maka hakikat sembah menyembah ini, maka semua adalah af'alullah yang disandarkan kepada kita. Semuanya af'alullah yang disandarkan kepada kita. Maka di manakah hakikat sembah menyembah itu? Kita solat itu, kita bergerak dengan siapa? Kita bergerak dengan kudrat Allah. Kita hidup ini, dalam kita solat itu dengan siapa? Kita hidup dengan hayat Allah. Kita berfikir dalam kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dalam solat itu dengan siapa? Kita berfikir dengan ilmu Allah. Kita menghafal dengan ilmu Allah. Maka kita bercakap, kita membaca Al-Quran di dalam solat itu dengan apa? Dengan kalam Allah. Kita mendengar bacaan yang kita baca itu dan mendengar bacaan hati kita, Allah, Allah, Allah itu di dalam hati dengan siapa? Dengan sama Allah. Maka semuanya af'alullah. Dan kita berkehendak untuk melakukan solat itu dengan iradat rohani. Iradat rohani mewakili iradat Tuhan, yakni petunjuk daripada Tuhan ataupun taufik daripada Tuhan. Dengan taufik sifat petunjuk Tuhan lah kamu rasa untuk solat. Kalau tidak ada taufik daripada Tuhan, kamu pun tidak mahu solat. Kamu pun tidak mahu beribadah. Daripada taufik melalui sifat iradat rohani itulah kamu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kamu malas solat, malas menyembah, maka kamu ikut kehendak nafsu. Kamu ikut kehendak nafsu kerana kamu malas di situ. Sebab itu kehendak ini, iradat ini, kamu perlu memilih. Iradat ini, dalam iradat ini kamu perlu memilih. Yang mana baik dan yang mana buruk. Yang mana ikut syariat, yang mana ikut nafsu. Sebab itu ada dosa dan pahala dalam ilmu syariat. Kita kena faham di situ. Dalam sembah menyembah ini, maka semua itu adalah af'alullah. Maka hakikatnya, kalau af'alullah, hakikatnya semua dalam diri kita ni rasa Allah. Hakikatnya apa? Tuhan menyembah zatnya sendiri. Melalui siapa? Melalui af'alullah, melalui sifat-sifatnya. Af'alullah yang disandarkan kepada sifat-sifatnya. Siapa sifat? Kitalah sifat. Manusia ini sifatnya. Manusia ini adalah sifatnya. Maka semua itu adalah sifat Tuhan yang disandarkan. Sifat ma'ani 7 itu disandarkan kepada manusia. Jadi kita kena ingat bahawa kalau kita berzikir, hakikatnya siapa yang berzikir? Kehendak adalah hamba yang berzikir. Kehendak itu, iradat itu. Tapi hakikat yang lain, Tuhan memuji zatnya sendiri. Tuhan memuji zatnya sendiri. Tuhan memuji zatnya sendiri. Hakikatnya di situ. Kerana apa? Kerana kita berzikir itu, kita bergerak, kita bercakap, kita berzikir, kita mendengar itu, semuanya adalah af'alullah. Kita menggunakan af'alullah. Kita menggunakan sifat-sifat makni 7 yang disandarkan kepada kita. Maka sebab itulah dipanggil Tuhan memuji Tuhan. Tuhan menyembah Tuhan. Tuhan berselawat kepada Tuhan. Hakikatnya, itu dari segi hakikatnya. Dari segi zahirnya, dari segi syariatnya yang zahirnya, memang betul lah manusia menyembah Tuhan. Kerana manusia hanya melihat pada luaran. Tetapi dari segi ilmu hakikat, ilmu di dalam diri, siapa yang menggerakkan kamu? Siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang memberi kamu bercakap? Siapa yang memberi kamu mendengar? Siapa yang memberi kamu melihat? Siapa yang memberi kamu berfikir? Siapa yang memberi kamu berkehendak? Di situ. Maka kehendak itu ada dua cabang. Kehendak Tuhan dan kehendak nafsu. Kehendak Tuhan mewakili kehendak rohani. Rohani itu mewakili kehendak Tuhan. Di situ kita kena faham.
Maka melalui kehendak inilah di atas Tuhan lah. Tuhan dah sandarkan semuanya, maka di atas kita lah untuk melakukan hal-hal baik ataupun buruk. Maka di situlah sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ada syurga dan neraka diciptakan. Maka kita ini adalah sifat-sifatnya. Bila sifat-sifatnya, Tuhan memuji hamba, Tuhan memuji dirinya sendiri melalui sifat-sifatnya. Siapa sifat? Kitalah sifat. Manusia ini sifat. Manusia ini adalah sifat-sifatnya. Hakikatnya, kita berzikir itu hakikat Tuhan yang menyembah Tuhan. Tuhan yang berzikir kepada dirinya sendiri. Tuhan yang memuji dirinya sendiri melalui af'alullah yang disandarkan kepada kita, iaitu sifat ma'ani 7 itu disandarkan kepada kita. Maka kita menggunakannya, maka hakikatnya Tuhan yang memuji dirinya sendiri. Tuhan yang menyembah dirinya sendiri. Di situ. Ini tahap tinggi. Kalau orang tidak faham, kalau ahli syariat, dia tidak faham. Dia tidak belajar sifat ma'ani dalam sifat 20, ilmu tauhid usuluddin. Itu kena faham. Lepas tu aku belajar tinggi-tinggi, belajar sampai PhD. Aku belajar sampai master. Aku belajar sampai ijazah. Tapi aku tak pernah jumpa ilmu macam ni, dia kata. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama-ulama syariat, ulama-ulama wahabi. Aku pergi belajar sampai ke negara Arab, tapi aku tak pernah jumpa ilmu hal macam ini, dia kata. Perlu tengok pula, kamu pergi belajar di sana, belajar apa? Kamu PhD apa? Kamu ijazah apa? Kamu master apa? Kamu kena faham di situ. Kamu ambil jurusan apa? Kalau kamu ambil jurusan tauhid saja, maka tauhidlah kamu belajar. Maka kalau kamu ambil ilmu syariat, ulum syariah saja, maka syariahlah kamu belajar. Kalau kamu ambil ilmu bahasa Arab saja, bahasa Arablah kamu belajar. Hanya boleh bercakap bahasa Arab. Nampak alim di depan manusia awam ini, tetapi ilmunya tidak ada. Kenapa bahasa Arab sahaja? Ilmu tak ada. Ilmu dunia buat balik semua. Tidak kenal Tuhan. Aku belajar ilmu saya ni ilmu daripada PhD ni. Belajar daripada university, PhD. Ambil bahagian PhD. PhD apa? PhD ulum syariah. Itu ulum syariah. Tapi kamu tidak ambil PhD tasawuf mukasyafah. Kamu tidak belajar bab tasawuf mukasyafah. Jadi kalau kamu belajar syariah tapi masuk ke gelanggang tasawuf mukasyafah, maka rosaklah ilmu tersebut. Sebab itu perlu belajar 3. Pertama, ilmu syariat. Yang kedua, ilmu tauhid usuluddin. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Dan tasawuf pula ada 2 tahap. Tasawuf muamalah dan tasawuf mukasyafah. Tasawuf muamalah ialah tasawuf rendah. Tasawuf tinggi ialah tasawuf mukasyafah, iaitu tasawuf nyata pada matanya tentang hal ghaib yang dibicarakan di dalam agama Islam itu. Itu kena faham. Lepas tu aku mengaji PhD. Aku belajar PhD tinggi-tinggi. Aku belajar sampai master. Aku belajar sampai PhD. Aku belajar sampai keluar negara Arab. Sampai aku boleh bercakap Arab. Aku belajar sampai ke Jordan. Aku belajar sampai ijazah. Tetapi aku tak pernah pun kasyaf. Kenapa? Kamu tiliklah diri kamu balik. Kamu pergi belajar saja. Belajar tu jalan. Mencari jalan. Kamu belajar apa? Kamu pergi sana belajar bahasa Arab. Kalau buat balik bahasa Arab, maka kamu boleh bercakap bahasa Arab. Boleh bercakap bahasa Arab saja, tapi Tuhan tak kenal. Ilmunya tak ada. Lepas boleh bercakap bahasa Arab, jadi pula mufti. Rosak mufti dalam negara. Sistem mufti rosak akibat apa? Belajar bahasa Arab saja. Padahal ulama-ulama terdahulu belajar 3 ilmu fardu ain ini. Yang pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu tauhid usuluddin. Maka ketiga-tiga ilmu ini mereka belajar. Barulah mereka faham tentang hal ini. Ini pergi jauh-jauh. Pergi negara Arab, buat balik ilmu bahasa Arab. Bahkan buat balik ilmu Wahabi. Lepas tu jadi mufti pula. Jadi mufti Wahabi. Rosak susu sebelanga. Angkara nilai setitik, rosak susu sebelanga. Kan? Sistem mufti yang asalnya cantik, tiba-tiba goyah.
tiba-tiba hancur. Akibat cerdik pandai tetapi hakikatnya bodoh. Jadi kita kena faham bab ini ya. Sekarang ulama pula ada ulama yang jurusannya. Dia tak macam ulama dulu. Ulama dulu dia mengaji belaka. Dia mengaji semua. Syariat, tauhid, tasawuf semua dia mengaji. Dia pakar semua. Ulama sekarang belajar ilmu fardu kifayah. Pergi belajar ilmu bahasa Arab. Kalau yang bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau yang ilmu syariat, ilmu syariat. Kalau ilmu usuluddin, ilmu usuluddin. Kalau ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Maka tidak belajar semua. Padahal Tuhan suruh belajar 3 ilmu fardu ain ini. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah. Iaitu seorang pemuda datang dalam majlis Rasulullah. Dia datang, dia bertanya, apakah itu Islam? Apakah itu iman? Apakah itu ihsan? Islam itu syariat. Iman itu adalah tauhid. Ihsan itu adalah tasawuf. Maka dalam ihsan itu, dalam Islam itu Rasulullah menjawab tentang rukun Islam. Dalam iman itu Rasulullah menjawab dalam rukun iman. Dan ihsan itu Rasulullah menjawab apa? Seperti kamu melihat Allah ataupun Allah melihat kamu. Maka itulah ihsan. Ihsan itu apa? Syari'. Ihsan itu adalah tasawuf mukasyafah. Itu kena faham. Jadi 3 ilmu fardu ain ini kamu kena mengaji. Kalau kamu tidak mengaji, rosak, menanggung ilmunya. Mati, masuk neraka. Kerana apa? Berasa alim tapi tidak mengaji. Sehingga merosakkan orang-orang awam yang tidak mengetahui. Akibat daripada mulut-mulut kamu. Orang awam dia percayalah kamu sebab kamu mufti. Dia percaya sebab kamu mufti. Tetapi hakikatnya kamu bodoh, tidak tahu apa-apa. Kan? Hanya hafal Quran, hanya hafal hadis. Sedangkan Quran dan hadis itu adalah peta. Kamu hafal Quran, hafal hadis tapi Tuhan tidak kenal. Ini masalahnya. Hafal Quran, hafal hadis tujuan untuk berbahas. Bukan tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rosak ilmunya. Maka ada juga disebabkan mufti-mufti sekarang dia pergi ke luar negara, buat balik ilmu Wahabi saja, buat balik ilmu syariat saja. Sedangkan di Malaysia dan Indonesia pun ada ilmu syariat. Tetapi pergi jauh-jauh nak suruh orang kata, oh pandai ni mengaji. Sesiapa pun kalau duduk di negara Arab dalam 5 tahun ke 8 tahun boleh bercakap bahasa Arab kalau balik. Jadi orang itu dia pergi bahasa Arab, balik bercakap bahasa Arab, orang sembah semua. Tapi ilmu satu habuk pun tak ada. Ni masalah. Akhir zaman, ulama-ulama akhir zaman. Bukan tahap ulama lagi. Dia cakap dia ulama tapi bagi kita bukan tahap ulama. Pasal ilmunya tak ada. Boleh pula Mufti Negeri Sembilan Malaysia baru ni dia cakap zikir nafas itu adalah sesat. Bodoh sungguh. Lepas tu Nabi Muhammad ketika solat dengan solat tahajud bersama Siti Aisyah tu apa? Rasulullah SAW tertidur. Maka Siti Aisyah tanya, wahai Rasulullah, adakah kamu tertidur? Rasulullah menjawab, walaupun mataku tidur tetapi hatiku tidak pernah tidur. Cakapnya ada zikir hati di situ. Jadi kalau kamu takwil bab hadis ini, maka kamu kafir. Kamu menanggung di sisi Allah tu. Kamu mati walaupun kamu mufti, Tuhan tak kira kamu mufti ke, kamu ulama ke, kamu ustaz ke, kamu ustazah ke. Kalau bodoh bab ilmu, kalau kamu tidak kaji betul-betul sebelum kamu keluarkan kenyataan, maka kamu menanggung. Potong lidahnya di akhirat nanti. Ingat main-main. Orang alim ni cepat lagi masuk neraka daripada orang jahil. Kerana dia menanggung bab ilmu itu. Sesuatu yang kamu tidak ketahui tetapi kamu menuduh sesat. Ni yang rosak. Sifat makni 7 pun tidak tahu sekarang ulama-ulama ni. Ulama, ustazah tak tahu ni. Bab sifat makni 7 pada diri dia. Dia ingat dia tu hidup sendiri. Hidup sendiri buat apa? Kamu ingat kamu hidup sendiri ke? Kamu ingat tak ada af'alullah ke?
Kamu kena faham kamu melihat dengan siapa, kamu bercakap dengan siapa. Kamu mendengar dengan siapa? Siapa yang bagi kamu mendengar? Siapa yang bagi kamu bercakap? Siapa yang bagi kamu hidup? Siapa yang bagi kamu bergerak? Siapa yang bagi kamu berfikir? Siapa yang bagi kamu berkehendak? Kehendak pula ada kehendak Tuhan dan kehendak nafsu. Di sini kamu kena faham sifat ma'ani 7 ini. Kalau kamu tidak faham di sini, hanya belajar bab hukum hakam saja, ilmu syariat saja, bab hukum hakam. Tak habis-habis bab hukum hakam. Tak habis-habis sampai ketua. Tak habis-habis. Sehingga tinggal ilmu tasawuf. Apabila tinggal ilmu tasawuf, apabila buang ilmu tasawuf, apabila buang ilmu tauhid usuluddin yang tahap tinggi, maka kamu tidak akan kenal Tuhan. Kalau kamu beramal seperti orang sufi beramal, solat sunat mutlak 1000 rakaat pun sia-sia. Kamu akan gila nanti. Sebab apa kamu buang tasawuf? Sia-sia, kamu akan gila nanti. Kamu dah buang jalan dia. Kalau kamu beramal pun gila. Dan kalau kamu beramal pun tidak tahu apa. Sebab itu ahli sufi kata, orang berilmu tidur itu lebih baik daripada orang jahil yang sembahyang. Orang jahil itu apa? Orang jahil itu orang yang tidak tahu akan ilmunya. Tidak tahu akan ilmu fardu ain, ilmu tasawuf ini. Orang alim iaitu apa? Orang yang mengetahui hal ini. Dia tidur tapi dia ada zikir hati. Dalam dia tidur dia tidak putus dengan zikir daimnya. Maka sebab itu dia kata orang tidur itu lebih baik daripada orang jahil sembahyang. Kita bila ini putus dengan Tuhan. Lepas tu rasa alim. Rosak. Sebab tu kena belajar. Kena mengaji. Dunia nak kiamat dah. Kena mengaji. Ini mengaji pergi luar negara, buat balik bahasa Arab. Boleh bercakap bahasa Arab 2-3 patah. Oh, rasa hebat dah. Orang awam semua sembah boleh bercakap bahasa Arab. Padahal tak tahu mufti Arab baru ni keluarkan kenyataan bahawa Syahid Izzuddin Al-Qassam, tentera Syahid Izzuddin Al-Qassam adalah teroris. Bodoh tak bodoh? Siapa yang berguru dengan mufti negara Arab tu baik mengucap semula. Mufti negara Arab boleh jadi munafik. Ini kan kita. Ini mufti Arab ni. Yang tempat orang Malaysia, orang Indonesia pergi mengaji, pergi sana. Oh, berbangga pergi mengaji di sana. Berbangga pergi mengaji dengan mufti. Siap jadi anak murid mufti. Tiba-tiba keluarkan kenyataan bodoh. Kenyataan orang munafik. Tidur dengan duit pula. Disebabkan tidur dengan duit. Maka dia kata tentera Syahid Izzuddin Al-Qassam itu adalah teroris. Kalau tidak ada Syahid Izzuddin Al-Qassam, siapa nak jaga Palestin tu? Bodoh punya Wahabi. Bodoh punya ahli syariat. Hak pergi belajar dengan tok-tok Arab bodoh ni. Siapa yang belajar dengan tok Arab, belajar dengan mufti Arab Saudi, baik mengucap semula. Bodoh sungguh, tak reti-reti juga. Aku pun tak faham lah. Dia ingat belajar bahasa Arab boleh kenal Tuhan kot. Bahasa Arab dengan bahasa Inggeris mana bezanya? Bahasa, ilmu dunia. Cuma bahasa Arab ni bolehlah terjemah Al-Quran. Tu ya kelebihannya. Orang panggil fardu kifayah. Ilmu fardu ain kenapa kamu tinggalkan? Ini yang kena kamu persoalkan. Ilmu tu yang penting. Bukan bahasa tu. Ilmu. Inti dia tu. Allahu Akbar. Rosak. Lepas tu keluarkan kenyataan-kenyataan bodoh semua. Hati-hati semua ya. Jadi orang alim, dia banyak menanggung bab-bab ilmu ni. Kalau dia kata suatu ilmu yang dia tidak ketahui itu sesat, maka dia akan dihukum oleh Allah di akhirat kelak dengan dipotong lidahnya dengan gunting. Dia potong lidahnya sendiri. Jadi berhati-hatilah. Keluarkan kenyataan kalau kamu jadi mufti sekalipun. Dan macam mana takdir kamu jadi mufti akhir zaman ni? Mufti akhir zaman ni bukan boleh percaya. Mengaji syariat saja, mengaji buat balik ilmu Wahabi. Rosak. Lepas tu buang ilmu sufi. Ilmu-ilmu nenek moyang kita, para wali-wali dahulu. Buang. Maka ini rosak. Akibat nilai setitik, rosak susu sebelanga. Menyebabkan orang awam, menyebabkan orang semua tak percaya kepada mufti. Kerana apa? Kerana di Malaysia ni pun ada sistem pondok. Tapi tak nak mengaji. Nak mengaji juga di Arab. Nak suruh kata gah. Ni bahaya tuan-tuan. Bahaya. Ada riak. Ada sombong. Jadi di sinilah hakikatnya sembah menyembah ini. Hakikatnya Tuhan memuji dirinya sendiri melalui sifatnya. Kerana sifat ma'ani itu sudah disandarkan kepada manusia itu. Sifat ma'ani 7 itu ya.
melalui af'alullah. Maka di situ kita perlu ketahui. Maka di situ perlu kita ketahui tentang hal ilmu ini, tentang hal sifat 20, sifat ma'ani 7. Itu yang paling penting. Supaya kamu memahami hal ini. Kerana hal ini semakin hari semakin tinggi ilmunya. Jadi kita faham dulu bab sifat ma'ani 7 itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beramal.